InsyaAllah masih membicarakan bab membaca tahlil. Bab panjang jauh ke belakang. Membaca pahala doa bacaan Al-Quran, tahlil dan sedekah kepada orang yang telah meninggal dunia. Baik tuan-tuan, jadi sebelum ni kita dah lihat tuan-tuan berapa banyak dalil daripada Nabi SAW ataupun daripada Al-Quran yang menyatakan bahawa sampainya pahala-pahala orang yang meninggal dunia dapat daripada orang yang masih hidup. Orang yang meninggal dunia ni dapat pahala apalah yang kita baca, sama ada tahlil ke, apa yang kita panggil sebagai tahlil ke, atau yang kita panggil bacaan Al-Quran ke, sedekah ke, ataupun apa pun, ianya sampai kepada yang telah meninggal dunia. Okey, baik. Ada pendapat, ni pandangan sedikit tuan-tuan ada pandangan yang menyatakan bahawa Imam Syafi'i pernah berkata bahawa hadiah pahala tidak sampai kepada si mati. Tetapi ia adalah apabila bacaan itu tidak dibaca di hadapan mayat atau tidak didoakan setelah membacanya. Imam Syafi'i kata tak sampai. Tak sampai itu maksudnya apa tuan-tuan? Kalau tidak diniatkan. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, inna mashhur oral madhabi ay fi tilawatil Quran mahmulun ala madha ila qara'a la bihadratil mayyit wa lam yanwit thawab lahu aw nawahu wa lam yad'. Sesungguhnya pendapat yang masyhur dalam pandangan mazhab Syafi'i mengenai bacaan Al-Quran yang pahalanya dikatakan tidak sampai ke mati itu, kepada si mati itu, ialah apabila bacaan itu tidak, iaitu tidak ketika mayat berada di dalam majlis di hadapan mayat, dan jika tidak diniatkan pahalanya kepadanya atau diniatkan bacaan pahala kepadanya tetapi tidak membaca doa sesudah bacaan Al-Quran tadi. Tak sampai ni bukan maksud tak sampai kalau tidak diniatkan. Sebab itu penting dalam majlis bacaan Yasin ke, tahlil ke, atau apa yang sepatutnya diperingatkan oleh imam yang nak memimpin supaya jamaah sekalian meniatkan sekalian bacaan-bacaan tadi dalam majlis itu dan doa itu kepada si mati. Macam mana kalau kita berdoa kepada si mati tapi dalam doa kita yang panjang-panjang itu tak sebut untuk si mati, mana nak sampai? Tak, tuan-tuan. Contohlah macam ni. Kan doa tahlil tu kan khusus kan? Betul. Doa tahlil tu khusus. Allahumma firlahu warhamhu. Yang kita tu tak baca. Yang kita baca doa lain untuk kita. Kita tak doakan si mati. Memanglah tak ada apa pahala. Tu maksud kata Imam Zakaria Al-Ansari. Faham tuan-tuan? Jadi sebab tu peringatkan sekali lagi lah, peringatan untuk diri saya sebelum kita nak baca Yasin ke tahlil untuk arwah si mati ni ke apa ke, diniatkan bacaan-bacaan itu khusus untuk si mati. Bacaan-bacaan itu untuk si mati. Niatkan. Kalau tak niat memang tak sampai lah. Imam Syafi'i sendiri pernah menziarahi makam Imam Laith bin Sa'ad. Kemudian beliau membaca Al-Quran sebagaimana yang disebut dalam Al-Dhakirah Al-Thaminah. Waqad tawatara anna Syafi'iyya dhara Laith bin Sa'ad wa athna khaira wa qara'a indahu khatmatan wa qala arju an taduma fakana al-amru kadzalik. Dan telah tawatir masyhur riwayat ini bahawa Imam Syafi'i telah menziarahi makam Imam Abu Laith bin Sa'ad
Beliau memujinya dan membaca Al-Quran di sisi kuburnya dengan sekali khatam. Tengok. Ya, Imam Syafi'i pergi ke makam Imam Abu Laith, kemudian membaca Al-Quran sampai khatam. Kemudian beliau berkata, Imam Syafi'i kata, aku berharap agar iaitu apa dia? Bacaan Al-Quran tadi akan berterusan. Maka begitulah perbuatan membaca Al-Quran di sisi makamnya, seperti apa yang dikatakan didoakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i pergi kubur makam Imam Abu Laith dan baca Al-Quran dan berdoa. Agak-agak kalau dia rasa tak sampai, dia baca Quran tak tu? Tak kan? Agak-agak kalau dia rasa tak sampai, dia baca doa tak? Tentu tidak. Jadi itu sendiri yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, iaitu baca Al-Quran sampai khatam kat kubur. Kita ni takat baca Yasin dah. Betul tuan-tuan, takat baca Yasin lah. Imam Syafi'i sampai khatam. Kita setakat baca Yasin tu pun dah lama sangat kan? Cepat sikit boleh tak? Nyamuk banyak. Padahal yang baca tu pasal ubat nyamuk. Kiri kanan ubat nyamuk. Kan banyak lagi nyamuk. Baik tuan-tuan, antara inilah beberapa jenis kitab yang disebutkan. Risalah untuk mengupas hal ini, An-Naf'u al-Amim fi Irtifa'il Amwat al-Muslimin bil Al-Quranil Karim, Al-Masail Al-Muntakhabah, dan penjelasan tentang sampainya bacaan Al-Quran kepada si mati. Macam-macam lah jenis ulama' telah menulis kitab. Habislah bab tu. Jadi pandangan kita dan perbuatan sendiri Imam Syafi'i, ya, bahawa membaca Al-Quran di kuburan itu tidak menjadi kesalahan, dan sampai pahalanya dengan syarat diniatkan pahalanya untuk si fulan. Macam orang buat haji lah kan, dia buat haji untuk siapa? Untuk si mati. Itu baru nak sampaikan pahalanya. Kalau dia niat untuk diri dia yang dapat. Faham tuan-tuan ya? Okay, selesai masalah. Dah tak ada lagi keraguan kepada kita. Bacalah. Kita setakat baca Yasin kan. Imam Syafi'i baca seluruh Al-Quran, insya-Allah. Baik, bab yang ke-106, membakar kemenyan, kayu gaharu ketika tahlil ataupun ketika kematian. Apa hukum? Asal meninggal cari kemenyan, asal meninggal cari kayu gaharu. Orang mati tu nak cium bau gaharu ke yang hidup, tuan-tuan? Yang nak cium bau gaharu ni orang yang dah mati ke yang hidup? Tentulah yang hidup. Tapi kenapa kita bakar gaharu, bakar kemenyan bila ada orang mati? Dia orang kita ni bakar kemenyan ni, yang saya tahulah, kalau saya daripada yang dekat kampung saya dulu, pertama orang meninggal confirm kemenyan, yang kedua orang berbomoh. Itu dua ya. Kalau tak ada orang meninggal, cek kemenyan apa confirm nak berbomoh kan. Ya. Kalau malam Jumaat tu apa dia? Asapkan keris kan. Bakar kemenyan. Limau nipis. Dia mesti limau nipis tuan-tuan ya. Limau sangkik dia tak nak. Walaupun dia sangkik tu mahal tuan-tuan, limau sangkik. Dia tak nak tuan-tuan ya. Limau mandarin pun tak nak, dia mesti limau nipis. Wallahu a'lam. Bolehkah membakar kemenyan atau kayu gaharu ketika majlis tahlil atau ketika kematian? Kemenyan kita tahu bau dia kan. Gaharu ni, gaharu ni bukan kita yang pakai tuan-tuan. Tok Kong Cina tu yang selalu bakar kayu gaharu. Padahal gaharu tu yang Nabi suka kan. Tak, tuan-tuan perasan tak kalau pergi lalu Tok Kong Cina bau dia sama macam bau gaharu kan. Itu sepatutnya yang kita bakar, tapi dia pula yang bakar kan. Kita pun apa bakar colok kan. Dia untuk berharum-haruman, yang kita pasal tak buat.
Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka kepada wangi-wangian. Wangi-wangian ini boleh terhasil daripada bunga, minyak wangi, atau asap daripada pembakaran gaharu atau kemenyan. Sunnat hukumnya untuk berwangi-wangian ketika berkumpul dengan orang ramai, ya, seperti pada hari Jumaat, hari raya, ketika majlis keramaian, mengaji Al-Quran dan selainnya. Oleh itu membakar kemenyan ketika tahlil atau ketika kematian bukanlah bid'ah, malah sunnat. Ada keramaian, ada pengajian, bakar kemenyan. Tapi tuan-tuan janganlah bakar kemenyan. Tuan-tuan, ya, ada pengajian bakar kemenyan, ada pengajian bakar kemenyan. Lepas hal pula suron. Tak pernah-pernah. Ustaz ni mengajar ke berbomoh? Dah sudah pula dah. Dan orang kita ni tak boleh, tuan-tuan. Dia pelik sikit je viral. Pelik sikit tu tuan-tuan tengok karang viral. Payah pula Pak Imam nak jawab kan. Jawi pula datang, sudah. Tuan-tuan, ya. Padahal tak ada, tuan-tuan. Biasa di Masjidil Haram, saya lihat tu bila nak dekat nak maghrib tu. Ni bawa tu yang bekas tu, lepas tu dia ada rantai tali tu kan diayun. Mewangikan masjid. Bau dia sama dengan bau tokong. Gaharu lah tu. Kan? Kadang-kadang pagi kat kedai tu, saya tengok kat mana, kat Dubai ke Abu Dhabi, tuan-tuan. Shopping kompleks tu buka aja pagi, toke-toke tu semua bakar gaharu. Dan cuba kita pagi kita bakar gaharu, tuan-tuan. Confirm jiran kita, "Mat, kau bakar colok ke?" Confirm. Tak percaya tuan-tuan buat besok. Fahal kau, Mat, pagi-pagi bakar colok. Dah buat terbiat. Nampak tak? Itulah sebenarnya orang kita ni tak faham, tuan-tuan. Orang kita tak faham. Kana Rasulullah, riwayat daripada Anas bin Malik, kana Rasulullah sukkatun yatatayyabu minha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai apa yang diberi nama sebagai sukkah, iaitu wangi-wangian campuran kasturi, di mana baginda berwangi-wangian dengannya. Ya, kasturi. Ya. Itu Nabi suka kepada kasturi. Dan kata Jabir, sabda Nabi, "Idza ajmartumul mayyit fa ajmiruhu thalathan." Apa makna dia ni? Apabila kamu mengukup mayat. Apa makna mengukup ni? Saya pun tak tahu. Maka ukuplah dia 3 kali. Kalau kita, wallahu a'lam, tapi kalau kita jirus mayat tu kan dengan air yang bercampur dengan apa dia? Kapur barus kan 3 kali. Kan? Lepas tu setiap lapisan kain kapan itu kita tabur dengan gaharu, kan, dan juga kapur barus, kan, setiap lapis. Tuan-tuan kan. Okey. Jadi para sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas pernah berwasiat agar kain kapan mereka diwangikan dengan kayu gaharu. Ini menjelaskan mijmarah. Tadi itulah meletakkan kayu gaharu pada kapan tadi itu. Pada masa Rasulullah, bahkan Nabi memerintahkan supaya kain kapan itu diletak kayu gaharu. Dan kita letak kayu gaharu campur dengan kapur barus. Ya. Baik. Dan disebut dalam Hasyiatus Syama'il Muhammadiyah, Imam Al-Bajuri, yata'akkadu tayyibu lirrijal fi nahwi yaumil jum'ati wa 'idain wa 'indal ihram wa huduril jama'ah wa mahafil wa qira'atil Quran wal 'ilmi wa dzikr. Baik. Apa kata Imam Al-Bajuri? Katanya dalam Hasyiah Syama'il Muhammadiyah, dia kata kuatkanlah sunatnya. Yata'akkad, makna sunat yang bersangatan, sungguh-sungguh sunat, dan sangat-sangat disunatkan tu maksud. Berwangi-wangian untuk lelaki pada hari Jumaat, 2 hari raya, ketika ihram. Kena faham, ketika ihram ni bila? Sebelum niat. Faham?
tuan-tuan ya. Jangan dah niat haram. Ya, dah pakai ihram tapi belum niat, pakailah setengah botol minyak wangi. Tak ada masalah. Yang penting sebelum niat. Lepas niat tak boleh. Sentuh pun tak boleh. Ya. Kemudian hadir solat Jumaat. Ketika solat Jumaat, ketika adanya pertemuan membaca Al-Quran dalam majlis ilmu dan majlis zikir. Disuruh berwangi-wangian pada majlis ilmu dan majlis zikir. Macam tuan-tuan, boleh bakar kemenyan malam esok. Dia nak bakar gaharu cendana tuan-tuan. Kan? Tak apa tuan-tuan. Kalau kita buat yang pelik dengan lama orang okey. Kan? Ya. Sebab apa? Disunatkan. Jadi harus. Tuan-tuan, bila ada keramaian, bila ada majlis, bakar gaharu, bakar cendana, kan? Bakar kemenyan, untuk membuang. Tapi kita kena bagi penjelasan lah, ini sunat. Ya, sunat. Sebab Nabi suruh bersihkan rumah masjid kamu, Nabi kata. Dalam satu hadis Nabi suruh bersihkan dan wangikan dia. Wangikan masjid. Dah bersih, wangikan dengan asap tu tadilah. Gaharu, cendana, apa lagi tuan-tuan? Kemenyan. Ya. Takut masyhur pula surau ni. Surau mana? Surau Kemenyan. Surau ada, Al-Falah tak ada dah. Surau mana? Surau Kemenyan. Tuan-tuan, orang kita cukup suka bagi nama pelik-pelik. Wallahu a'lam tuan-tuan ya. Baik, selesai masalah tu, sunat. Bila ada majlis keramaian, bila ada majlis, sebab tu bila kita tengok majlis selawat, kan, sebenarnya orang bakar gaharu tu, wangi-wangi. Sunat. Sebab itu perbuatan Nabi SAW. Nabi sangat suka pada wangi-wangi. Dan wangi-wangi ni, kata ulama, tu malaikat. Malaikat suka yang wangi-wangi. Baik. Sebab tu bila malam tuan-tuan, kita lalu kat jalan bau wangi, janganlah takut. Tu malaikat. Kita asal bau wangi je, kawan tu lah yang terbang. Itulah sebenarnya tu malaikat tuan-tuan. Betul. Cuba berhenti. Kita naik motor bau wangi, berhenti. Saya pun tak berani tuan-tuan. Elok-elok 80, tekan lagi 100. Tuan-tuan kan. Sebenarnya tu bau, tu malaikat kan, kata ulama tu, wangi tu. Malaikat. Wallahu a'lam. Baik, habis bab tu. Masuk bab yang ke-107, upah para hafiz Al-Quran untuk membaca Al-Quran selepas kematian. Ya, mengupah orang membaca Al-Quran. Boleh ke tak? Dan sampai khatam 30 kali. Dia ada 5-6 orang, bacalah. Berapa boleh khatam? Sebulan, 2 bulan nak khatamkan Al-Quran 30 kali. Ya, ada 30 orang. Berapa dia boleh habis khatam? Seminggu. Minggu boleh habis. Kalau betul ni, insya-Allah tuan-tuan, tengoklah. Jadi di setengah tempat, soalan. Di setengah tempat selepas kematian, tuan rumah akan memanggil sekumpulan hufaz Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran. Setelah itu mereka akan dihidangkan dengan makanan dan diberikan sagu hati berupa wang. Tujuannya untuk bersedekah bagi pihak si mati tadi, almarhum tadi, dengan harapan Allah Ta'ala memberikan keringanan kepadanya. Apakah hukumnya? Kita upah pembaca-pembaca Al-Quran yang lancar bacaannya ni, para hufaz misalnya, berapa kali khatam dan sebagainya. Baik. Membaca Al-Quran sangat digalakkan dan dianjurkan. Begitu juga bersedekah. Mengambil upah untuk tugas-tugas agama seperti membaca Al-Quran, menjadi imam, membaca khutbah Jumaat, azan, mengajarkan ilmu-ilmu syariah telah menjadi kebiasaan dan diamalkan oleh umat Islam di pelbagai negara, di seluruh negara sejak zaman berzaman.
ya, sejak zaman berzaman. Adapun mengambil upah membaca Al-Quran termasuk dalam keumuman hadis Nabi, umum. Hadis ini umum. Sabda Nabi SAW, anna ahaqqa ma akhadhtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling patut kamu mengambil upah kerananya adalah kitab Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini sebenarnya hujung, ya, bahagian yang akhir daripada hadis yang panjang yang diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas, ya, yaitu bahawasanya satu jemaah daripada para sahabat melalui satu tempat yang ada air, ya. Di sana ada seorang bernama Ladih atau Salim, ada perbezaan. Ya, perawi tidak pasti antara keduanya yang terkena singat binatang. Ada seorang ni terkena sengat. Datanglah seorang lelaki daripada tempat air itu dan berkata, ya, adakah di antara kamu, ya, sahabat ni berhenti dekat tempat air, ada seorang datang, dia tanya, ada tak di antara kamu yang pandai menjampi? Kerana sesungguhnya di tempat air itu ada lelaki yang kena sengat binatang bisa. Dia bagi tahu ada kawan dia kena sengat. Jadi sahabat ni, seorang daripada sahabat ini pergi ke sana, lalu dibacakan Al-Fatihah, ya, lalu diberikan beberapa ekor kambing. Lalu dia pun dah jampi semua, dibawa lah kambing ni balik jumpa kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia tak suka dengan perkara tersebut. Mereka kata, apakah patut kamu mengambil upah dengan membaca kitabullah? Berlarut-larutlah perkara ni sampai mereka di Madinah balik. Lalu mereka tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dia ni mengambil upah melalui kitab Allah. Lalu apa dia kata Nabi? Ni yang Nabi kata, inna ahaqqa ma akhadhtum alaihi ajra kitabullah. Ya. Perkara yang paling patut sekali kamu ambil upah adalah daripada kitab Allah. Tuan-tuan, dia baca jampi, dapat kambing, kan, ya, kambing beberapa ekor, masya-Allah. Sekarang seekor kambing berapa? 600. Ini beberapa ekor kambing. Dia baca apa? Fatihah aja dapat kambing, tuan, ya. Betul. Kita baca jampi air dapat RM10. Saja melawak tuan-tuan yang marah. Dia baca Fatihah aja beberapa ekor kambing. Jadi dia tanya, boleh tak ya Rasulullah ambil upah ni? Dia kata, Rasulullah kata, ni yang paling patut kamu ambil adalah daripada kitabullah. Jadi daripada umum perkataan Nabi tadi, maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Raudatul Talibin, Anil Qadi Husain fil Fatawa, anna al-istijar li qira'atil Quran ala ra'si qabr muddat jaizin kal istijar li adhanin wa ta'limil Quran. Ya, daripada Qadi Husain dalam Al-Fatawa disebutkan, sesungguhnya mengambil upah membaca Al-Quran di atas kubur pada tempoh yang tertentu adalah dibolehkan, sebagaimana dibolehkan mengambil orang untuk azan dan mengajar Al-Quran. Boleh, harus, tak ada masalah. Ya, kata Imam An-Nawawi, insya-Allah. Siapa nak lawan ilmu Imam An-Nawawi? Tak ada. Jadi harus, kan, ya, mengambil upah membaca Al-Quran, ya, harus, ya, mengambil upah membaca Al-Quran, ya, untuk orang yang telah mati. Tak ada masalah. Dan mengikut Bughyatul Mustarsyidin sah. Ya, sah, harus, boleh mengambil upah membaca Al-Quran di atas kubur dan mendoakannya, kerana bacaan itu boleh memberikan manfaat dan dihadiahkan pahalanya kepada si mati. Okay. Dan dalil
daripada hadis-hadis dan pendapat ulama yang muktabar ini, maka tiada mengapa untuk mengambil upah membaca Al-Quran kepada si mati. Sama juga dengan upah mengajar Al-Quran, mengajarkan ilmu. Al-Quran inilah yang paling atas sekali kan. Tapi kalau mengajar ilmu baca, tak ada masalah tuan-tuan. Itu menjadi satu perkara ulama yang sepenuhnya, para alim ulama kita yang sepenuhnya mengajar tuan-tuan. Macam mana dia nak menampung kehidupan? Dia mengajar, sepenuh masa mengajar, dia tak sempat nak mencari rezeki. Tuan-tuan, kecuali ada ulama-ulama yang memang dia memang ada sumber pendapatan lain tuan-tuan. Dia ada kebun, dia ada hasil, dia tak ambil upah. Tapi kalau nak ambil upah, harus. Tak ada masalah. Baik. Yang ke-108. Yang ke-108. Haul memperingati kematian atau kewafatan para ulama, orang soleh, orang alim. Apa hukumnya? Bolehkah membuat haul? Haul, majlis memperingati kewafatan para ulama besar selepas setiap setahun daripada kewafatannya, dipanggil haul. Cukup setahun. Kalau di Johor tu ada hari hul. Di Johor dia ada hari hul. Asalnya haul. Kita panggil hul. Hentam je lah. Itu hari sultan lah. Okey, baik. Boleh ke tidak boleh? Selalunya dalam haul ini akan dibuat 3 perkara. Menziarahi kubur dan membaca tahlil. Mengadakan jamuan makan dengan niat sedekah. Membaca Al-Quran dan nasihat agama. Kadang-kadang diadakan ceramah ringkas tentang sejarah hidup orang-orang soleh berkenaan, supaya kehidupannya menjadi panduan kepada yang masih hidup. Boleh. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah disebutkan, dan haram meratap orang yang mati dengan tangisan. Meratap orang yang mati ini haram, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkar, dan beliau menegaskan pula dalam kitabnya Majmu', dan dibenarkan oleh Imam Al-Asnawi. Hukum haram tersebut diperkuatkan dengan pendapat Ibnu Abdus Salam, Syekh Izzuddin Ibnu Abdus Salam, masyhur dengan gelaran Sultanul Ulama. Nampak tuan-tuan, sultan kepada sekalian ulama. Haramnya apa? Meratap. Salah faham tak? Meratap. Sesungguhnya sebahagian ratapan itu haram, kerana seperti tidak redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kecuali apabila disebutkan manakib sejarah hidup orang alim atau wara atau orang soleh untuk menggalakkan supaya jalan kehidupannya itu diikuti dan berbaik sangka kepadanya. Bahkan dalam perkara tersebut, meratap mayat lebih menyerupai amal ketaatan kerana kebaikan yang muncul daripadanya. Oleh sebab itu, ramai sahabat dan para ulama lain, mereka selalu melakukannya sepanjang masa tanpa ada yang mengingkari. Tak ada siapa yang ingkar. Bukan nak meratap, tapi nak memperingati, nak mengambil barakah, nak dibaca sejarahnya, supaya yang hidup ni dapat ambil manfaat. Para ulama sah, tak ada masalah. Contoh yang haram meratap-ratap. Tapi ada ke bila majlis haul ni meratap-ratap? Tak ada. Kan? Dibaca kisahnya, dibacakan Al-Quran. Kan? Dia tengok balik kitab-kitabnya. Kan? Macam-macam yang dilakukan. Untuk memperingati ulama itu, maka hukumnya adalah harus. Tidak ada larangan. Yang dilarang bila meratap, menangis dan sebagainya. Habis bab itu. Selesai. Yang ke-109. Menabur bunga di atas kubur. Apa hukumnya? Menabur bunga di atas kubur selepas pengkebumian. Tabur bunga. Boleh ke tak boleh? Orang kita bukan bunga, daun segala macam lah. Kan? Dah macam bunga rampai tabur kan, wangi. Okey, baik.
Ianya dibolehkan. Malah selain daripada bunga, pelepah ataupun ranting-ranting yang basah dan yang segar boleh digunakan. Kerana semua makhluk termasuk haiwan dan tumbuhan bertasbih kepada Allah. Semua yang hidup ni tuan-tuan, makhluk ni bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua bertasbih kepada Allah. Yang tak tasbih ni manusia. Yang tak tasbih ni manusia. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Cuma kita tak tahulah mereka tu bertasbih macam mana, tuan-tuan, tu je. Kan? Kita tak tahu mereka tu tasbih macam mana. Bunyi pun kita tak faham. Kan? Kalau dengar dia tasbih kucing kita, subhanallah, subhanallah, ya Allah, tuan-tuan. Mau tobat kita menangis, kucing aku pun tasbih. Aku duk sibuk tengok bola. Betul, tuan-tuan. Kan? Sibuk tengok bola siang, malam, pagi, petang. Alah ustaz, 4 tahun sekali. Entamnya lah. Kan? Sama macam pilihan raya. Kan? 5 tahun sekali ustaz. Bukannya hari-hari pilihan raya. Baik. Jadi dengan menabur bunga di atas kuburan adalah diharapkan agar ia boleh memberikan manfaat kepada si mati yang ada dalam kubur berkat dengan tasbih daripada bunga-bunga tadi. Dalam satu hadis yang panjang daripada Ibnu Umar katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kawasan perkuburan daripada perkuburan di Madinah atau di Mekah tersebut, lalu baginda mendengar suara dua orang yang sedang diazab dalam kubur. Maka baginda bersabda, kedua-duanya diazab bukan sebab dosa besar. Baginda bersabda, salah seorang kerana tidak menutup aurat ketika dia membuang air, dan yang satu lagi suka melaga-lagakan orang. Kemudian Nabi SAW meminta pelepah kurma dan dipotong dua. Satu dia cacakkan di setiap di antara dua kubur tadi. Pelepah tamar tadi dua, sebelah satu. Cucukkan. Lalu ditanya kepada baginda, ya Rasulullah, apa yang tuan buat ini? Maka kata Nabi, mudah-mudahan ia pelepah tadi boleh meringankan azab kedua-duanya selama dia belum kering. Selama dia tak kering, selama itulah dia akan memohon kepada si mati. Okay, nampak tuan-tuan? Agak-agak kalau benda tu tak betul, ada tak Nabi buat? Confirm Nabi tak buat. Sebab Nabi buat, yang itulah yang kita tiru. Letak pelepah tamar selama dia belum kering. Jadi apa-apa yang basah selama dia belum kering, dia akan memberi manfaat kepada dengan apa tadi, tasbih dia tadi, meringankan azab. Tuan, tu yang kita buat tadi tu, tabur bunga, letak. An Ja'far ibn Muhammad an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasya ala qabri ibnihi Ibrahim wa wada'a alaihi khasba, rawahu Syafi'i. Daripada Ja'far bin Muhammad daripada ayahnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiram ke atas kubur anak baginda iaitu Ibrahim dan meletakkan batu kerikil di atasnya. Kubur tadi disiram. Nabi siram. Itu yang kita siram. Lepas tu Nabi ambil batu kerikil letak di atas kubur. Okey. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah, apa dia? Para ulama beristinbat, mengambil hukum daripada perbuatan Nabi tadi yang meletakkan dua pelepah tamar di atas kubur untuk membolehkannya mencacak pokok atau bunga. Tetapi mereka tidak menerangkan caranya. Walau bagaimanapun dalam hadis sahih disebut Nabi mencacak satu cacakan di atas setiap kubur, maka bolehlah diambil pelajaran. Tu diambil istinbat, pelajaran
ia merangkumi semua bahagian kubur. Maka tujuan yang boleh diambil daripadanya ialah di mana-mana bahagian kubur pun boleh. Kata Ibnu Humaid yang meriwayatkan dalam Musnad bahawa baginda meletakkan pelapah itu di atas kubur, di sisi kepala. Nabi ambil tu letak di atas kepala, bahagian kepala. Jadi itu yang kita letakkan sesuatu yang basah, yang hidup. Ya, mudah-mudahan ia akan bermanfaat kepada si mati. Ya. Apa yang kita letakkan bunga selama dia masih basah. Tapi selalu nak letak bunga payah agak tuan-tuan. Jadi kita tanam yang jangan tanam pokok durian tuan-tuan. Pokok mangga, pokok durian, langsat, bagai, ya Rabbi. Ya, pokok bunga lah yang dianggap apa dia tuan-tuan ya, dapat memberikan manfaat dan tidak merosakkan kuburan. Tuan-tuan ya, memanglah pokok durian besar ni yang kita tanam. Cuba tengok 5 tahun. Habis. Pecah habis kubur Baik. Dan kata ni dalam kitab Nihayatuddin, wa yundabu rashul qabri bima'in baridin tafa'ulan bi burudatil madja'i wa la ba'sa bi qalilin minal ma'il wardi li'anna al malaikata tuhibbur ra'ihata tayyib. Baik. Dalam kitab Nihayah ini disebutkan dan disunatkan menjiruskan kubur dengan air sejuk. Dengan harapan semoga sejuk tadi jugalah sejuk tempat pembaringan orang tadi. Tidak mengapa dengan sedikit air mawar. Maka harus elok pula dengan air mawar. Kerana apa? Kerana malaikat suka kepada bau-bau yang harum. Tu tadi tuan-tuan kalau pergi kubur tuan-tuan kubur sekarang ni banyak pokok-pokok bunga. Dah tentu dia berbau wangi. Bau wangi malaikat suka. Jadi kalau pergi kubur bau wangi, janganlah takut. Faham tuan-tuan? Janganlah takut tuan-tuan. Alamak bau wangi. Tu. Tak dan start motor lari, tinggal motor. Start motor lambat. Kan? Tuan-tuan, buat biasa je. Dan dalam Kifayatus Syubhat disebutkan bahawa disunatkan meletakkan pelepah daun yang masih hijau di atas kubur kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Sunnah tadi dan dijelaskan bahawa pelepah itu dapat meringankan beban mayat berkat bacaan tasbih tadi. Untuk memperoleh tasbih yang sempurna, sebaiknya pilihlah daun yang masih basah dan yang segar. Letakkan daun yang basah dan yang segar di atas kubur tadi. Yang tuan ya. Kemudian apa dia? Menjirus air di atas kubur. Menjirus air. Adakah dalil menjirus air di atas kuburan selepas pengkebumian? Ada tak dalil dia? Dalil tadi tu Nabi jirus air kat makam anaknya Ibrahim. Dan baik, Imam Syafi'i meriwayatkan yang saya baca tadi tu bahawa Nabi SAW menyiram air di atas kuburan anaknya baginda iaitu Ibrahim dan diletakkan di atasnya batu-batu kerikil. Okey. Ini disebut dalam Musnad Imam Asy-Syafi'i. Dan para ulama Syafi'iyah, mazhab lain kita tak tahu. Ada mazhab Imam Syafi'i menyatakan sunnat. Amanat adalah sunnat menjirus air mutlak, air kosong, air mutlak di atas kubur berdasarkan perbuatan Nabi ini. Walau bagaimanapun menjurus air dengan air mawar adalah makruh kerana dianggap satu pembaziran. Kalau air yang wangi itu makruh katanya, dianggap satu pembaziran. Tapi kalau tak membazir
Ya, berapa sen sangat kan air mawar tu kan? Harus. Tapi kalau nak ikut sunnah Nabi, kosong. Air kosong. Air mawar itu untuk apa? Lepas jenazah dikafankan kan? Kan kita jurus. Itu tak apa. Okey, tuan-tuan ya. Okey. Kemudian kata Syekh Ad-Dimyat dalam kitabnya I'anatul Talibin, disunatkan sunat menyiram atau menjirus kubur dengan air agar debu-debu tanah tidak ditiup angin, dan kerana bahawasanya Nabi melakukan yang demikian di atas kuburan ananda baginda Sayyidina Ibrahim sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, dan pada kubur Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az, siapa Sa'ad ni? Ya, Sa'ad bin Mu'az ni meninggal, ya, maka Nabi memerintahkan supaya dijerus air di atas kuburan ni. Kubur Sa'ad bin Mu'az. Dan Sa'ad bin Mu'az ini adalah bangsawan Aus yang masuk Islam. Rumah Mu'az, Sa'ad bin Mu'az ini adalah rumah pertama di Madinah yang seluruh penghuninya masuk Islam. Bila dia masuk Islam, semua ahli keluarga dia daripada Bani Ashal masuk Islam. Seorang yang handal dan berani berperang bersama Nabi, ya, dalam peperangan Badar, dan meninggal dunia syahid waktu perang Khandaq. Sa'ad bin Mu'az. Baik. Itu cerita sikit. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Itu Sa'ad bin Mu'az. Dan kemudian siapa dia? Nabi memerintahkan untuk menjirus air di atas kuburan Utsman bin Ma'zun. Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dua orang ni Nabi suruh jerus air. Dan sunat adalah air tersebut suci lagi menyucikan, dan air sejuk, air mutlak. Mudah-mudahan Allah tafaul, mudah-mudahan dengan harapan semoga Allah menyejukkan kubur si mati. Dan makruh hukumnya menyiram atau menjirus air dengan air mawar seumpamanya, kerana ada satu pembaziran dan mensia-siakan harta. Ya, barangkali zaman dulu air mawar ni mahal, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu nak buat air mawar ni bukan senang, tuan-tuan. Ya Allah. Kadang-kadang beratus-ratus kilo bunga mawar itu dapatnya tak banyak ni. Bukan air mawar tu lain, dia punya pati. Nak dapat pati minyak wangi itu banyak ni. Sebab tu harga dia mahal. Kan? Apa dia? Mawar Taif, Furus Taif. Mahal, minyak wangi itu mahal, tuan-tuan. Tapi sekarang ni orang banyak guna yang tiruan sintetik daripada bahan-bahan kimia, bau sama kan. Jadi kalau yang betul-betul memang mahal. Air dia tadi tu, waktu dia buat pensulingan tu, air tu wangi sebab dia tu air bunga mawar yang wangi. Masya Allah. Air tu taklah mahal sangat, tuan-tuan. Jadi itu hukum apa dia? Menjirus air. Kemudian mencacak bunga di atas kubur. Kias. Ni kita dah bincang tadi. Boleh tak mencacak bunga atau pokok di atas kubur? Para ulama kata boleh kias kepada perbuatan Nabi yang mencacakkan 2 pelepah tamar di atas 2 kubur. Agar apa? Di atas kubur, dan tetap memberi, kata Nabi, semoga dia memberikan manfaat. Maksudnya boleh dicacak di mana saja. Baik, dah bincang. Last sekali barangkali batu nisan. Kan? Ni batu nisan, macam-macam batu nisan, tuan. Yang kecil, yang besar, yang tinggi, macam-macam pattern.
kan, macam-macam bentuk, macam-macam jenis. Jadi sebenarnya batu nisan ni apa dia? Baik. Dalil dibolehkan meletakkan batu nisan di kubur. Dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Shatta Ad-Dimyat. Dimyat ni satu tempat di Mesir, ya, namanya Dimyat. Damanhur, Dimyat, itu nama-nama tempat di Mesir, tuan. Beliau menjelaskan, dan disunatkan meletakkan batu ataupun kayu, okey, di sisi kepala mayat, kerana bahawasanya Nabi meletakkan sebiji batu besar di atas kuburan Sayyidina Uthman bin Mad'un, dan Nabi bersabda, batu Nabi letak batu tu, Nabi cakap apa? Agar diketahui dengannya kubur saudara aku ini, supaya aku boleh mengkebumikan padanya siapa yang mati daripada keluarga aku. Dia tak tanda, ni kubur dia ni, supaya nanti dia boleh letak dekat sebelah siapa-siapa. Tuan-tuan, itu maksud kubur. Dan kita buat batu nisan. Cuma tidak dibenarkan batu nisan itu, kan, yang dalam, bukan dalam kitab ni lah, bermewah-mewah dengan batu nisan. Tuan-tuan, sekadarnya. Macam kita tu biasalah kan, batu sekeping, rasanya tidaklah membazir sangat, betul. Tapi kalau tuan-tuan buat batu nisan sama besar dengan tiang ni, berarti tu ada kan, batu nisan tu tiang telefon, kan, ya, sekadarnya. Itu harus, tuan-tuan, ya. Dan macam yang kita tengok sekarang, bila Jawi ni, bagus Jawi, bagus, standard kan, kubur macam mana, berapa tinggi, tak ada yang tinggi sampai sekaki, betul. Jarak antara satu kubur dengan satu kubur sekarang ni kena faham, tuan-tuan. Kubur ni di wilayah terhad, wilayah persekutuan terutamanya lah, ya, tanah mahal, kan. Kita kubur, tuan-tuan, semuanya nak yang banglo, dia tak nak yang teres, faham tak, tuan-tuan? Yang pangsa lagi dia tak nak. Hidup duduk rumah pangsa, ustaz, dah mati biarlah dapat kubur banglo, faham tak, tuan-tuan? Kan, takkanlah duduk rumah flat, ustaz, mati pun duduk flat juga, Allah, faham, tuan-tuan? Sebab tu orang kita ni kubur dia mesti banglo, sebiji, kan. Dia tak nak kongsi, padahal tak ada apa pun, kan. Dia tak nak kongsi, mau satu-satu, tak boleh kongsi-kongsi, tak boleh bertingkat-tingkat, kan, mau satu. Okeylah, kita masih ada ruang, tuan-tuan. 50 tahun lagi macam mana, kan, 50 tahun lagi macam mana? Sebab tu kita ni tak ada konsep membongkar kubur lama, tak ada, kan, masih dibiarkan. Sebab konsep kubur kita beza dengan konsep kubur orang lain. Konsep kubur kita ni beza. Kita ni mesti satu, masih ada ruang lagi, dan jadi kalaulah ruang antara kubur tu terlalu jarak, dia membazir tanah, jadi dia buat itu rapat, kan. Lepas tu standard, bagi nampak sama, diukur, kan. Jadi tak ada yang besar, tak ada yang kecil. Nisan ni buat apa, tuan-tuan? Hanya sekadar batu tanda, hanya sekadar batu tanda, tak ada apa pun manfaat kepada si mati. Lebih baik duit tu daripada beribu-ribu buat tu, wakafkan atas nama si mati.
sedekahkan atas nama si mati, itu lagi manfaat. Yang standard biasa berapa ratus tu je lah kan, itu je. Rasanya tidaklah membazir sangat, dan jangan terlalu tinggi kepuk tepi dia tu kan, sekadarnya. Tak, tuan-tuan, itulah yang sepatutnya, tidak membazir pada perkara yang tidak ada, ya, perkara tak ada faedah, memanglah membazir. Dan jadi tu yang perlu difahami. Tapi orang kita ni tak ada kan. Sebab kadang-kadang apa tuan-tuan, minta maaf lah, status, tahu status sosial, macam-macam lah status sosial lah kan, yang begitu, yang begini, dia mau ada standar, mau nampak tunjuk. Sebenarnya dalam Islam ni batu tu untuk tanda je, itu saja. Dan tak perlu untuk perkara yang membazir, ya. Rasanya cukup sekadar ni jelah tuan-tuan, ya. Kita jumpa nanti tahun hadapan, insya-Allah. Yalah, lama tahun depan, bulan depan, tahun depan. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi